melepaskan ya tuan-tuan, agak teruk ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Kita bertemu semula di dalam siri video yang kedua untuk tips persediaan awal bagi kenderaan komersial. Tetamu saya pada hari ini ialah yang berbahagia Datuk Ulwin Juad, iaitu Ketua Pemasaran dan Khidmat Nasihat. Apa khabar Datuk? Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Khabar baik. Apa khabar semua pada hari ini? Bagus Datuk. Terima kasih. Terima kasih atas jemputan. Ya. Datuk lihat pada video yang awal tadi ya, kita dapat mengenai pemeriksaan asap dan video kedua ni. Jadi video yang kita lihat tadi bagaimana setengah kenderaan komersial yang melepaskan asap hitam melebihi daripada had ketepatan yang dibenarkan. Bagi Datuk, pemeriksaan ini penting dan apakah faedah untuk buat pemeriksaan ini? Ya, kalau kita lihat video tadi, memang banyak ya asap yang dikeluarkan pada kenderaan komersial ni. Jadi bagi setiap kenderaan perdagangan yang berenjin diesel perlu menjalankan pemeriksaan berkala di Puspakom. Pemeriksaan ini sangat penting ya. Dan mengapa saya katakan pemeriksaan ini sangat penting? Sebab satu, bukan saja memberi kebersihan udara ya di alam sekitar satu. Yang kedua, dia juga banyak akan membantu pemilik kenderaan. Dia akan sentiasa akan menjimatkan minyak supaya kita dapat perjalanan yang lebih jauh lagi. Betul Datuk, betul. Ya. Itu semua poin yang bagus. Seperti yang kita maklumkan juga ya, Jabatan Alam Sekitar ada menegaskan pelepasan asap kenderaan melebihi had yang dibenarkan akan didenda sebanyak RM100,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun. Baik Datuk, sebelum hadir sesuatu kenderaan ini, sebelum hadir ke pemeriksaan, apakah yang perlu pemandu atau pemilik kenderaan untuk pastikan mereka lulus dalam pemeriksaan asap ini? Dan cara-caranya pihak Puspakom memeriksa kenderaan komersial. Sedikit saya nak kongsi di sini secara telus ya. Secara telus pemeriksaan yang dijalankan di Puspakom. Yang pertama sekali dari segi peralatan yang sentiasa ditanya, soalan yang ditanya ya. Puspakom menjalankan pemeriksaan kenderaan perdagangan. Jadi bagaimana pula dengan peralatan yang ada di Puspakom? Jadi dari segi peralatan, saya suka untuk berkongsi pada tuan-tuan, iaitu penyelenggaraan peralatan asap dilaksanakan setiap hari ya. Yang kedua, verifikasi ketepatan bacaan asap pada mesin asap dilaksanakan 2 kali sehari. Maksudnya bacaan ini tidak akan lari ya. Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu risau, benda ini semua adalah secara telus dan dijalankan dengan baik. Jadi cara kita menjalankan pemeriksaan di Puspakom ya, secara telusnya kita akan berkongsi dengan tuan-tuan. Pada permulanya, bila kenderaan berada dalam kawasan Puspakom, pemeriksa kenderaan akan menekan asap beberapa kali ya, secara bebas untuk mengeluarkan bahan-bahan kotor air yang ada dalam saluran exhaust ya, saluran exhaust. Kemudian pemeriksa kereta akan menekan pedal ya, minyak dapat sampai ke lantai dan pegangan sehingga 3 saat ya. Kemudian lepaskan dan pemeriksaan ini dijalankan 3 kali berturut-turut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bila habis kali ketiga, peralatan tersebut akan mengambil bacaan keseluruhan dan akan mengeluarkan bacaan berurata antara 3 bacaan. Dan sekiranya bacaan ketulusan asap 50 ke bawah adalah lulus dan 51 adalah gagal. Jadi kalau gagal, pemilik kenderaan seharusnya mengambil tindakan untuk membaiki kenderaan tersebut, kemudian datang balik pemeriksaan yang akan datang. Okey, maknanya kalau kenderaan tersebut 51% dia ada diskaun lah, tetap gagal ya? Bertanya dengan diskaun ni, untuk itu saya kata secara telus ya puan ya. Alat yang menjalankan pemeriksaan, bukan pemeriksa kenderaan, alat yang akan mengeluarkan keputusan. Walaupun 51, tetap dia akan gagal. Jadi pemeriksa kereta kenderaan cuma tekan pada prosedur dia dan alat yang akan mengeluarkan bacaan tersebut. Ya, baik Datuk.
Bagaimana pula dengan punca-punca utama kegagalan bagi kenderaan punca kegagalan bagi pemeriksaan asap? Ya, punca-punca seperti slides yang dikongsikan di sini, iaitu yang pertama sekali saluran asap tersumbat ya. Mungkin tersumbat berkotoran yang terlekat di situ. Dan bahan bakar kotor ataupun penapis ya, oil filter, air filter ya, yang tersumbat itu perlu ditukar. Ataupun engine, piston, valve yang haus, komponen-komponen dalam sistem ya, yang haus, ataupun fuel pump haus ataupun kurang tekanan pressure, right? Dan yang banyak berlaku iaitu nozzle tersumbat lah. Bagi kenderaan yang ada 6 silinder mungkin ada 6 nozzle. Jadi nozzle tersebut sekiranya tersumbat dengan kekotoran, inilah punca yang banyak menyebabkan asap hitam ya. Dan seterusnya iaitu penapis udara, air filter. Walaupun dia tak terlibat dengan minyak, tetapi penapisan udara tu tersumbat dan udara tidak mencukupi ke kawasan pembakaran dalam sistem enjin. Jadi tindakan ni perlu dibuat ya. Kalau kotor perlu ditukar ataupun kalau rosak perlu diganti balik dengan yang lain. Dari punca-punca ini, bagaimana pemilik kenderaan boleh selenggarakan kenderaan tersebut dalam keadaan yang baik? Jadi untuk menjalankan penyelenggaraan bagi sesebuah kenderaan dari segi enjin diesel ya, saya ada banyak perkara yang perlu dilaksanakan. Saya cuma kongsi 1-2 yang penting. Yang pertama sekali, pastikan minyak hitam ditukar mengikut jadual masa yang digunakan ya, iaitu antara masa perjalanan, contoh 5,000 km ataupun 3 bulan terdekat ya. So perkara-perkara ini perlu diambil mengikut rujuk pada buku panduan penyelenggaraan kenderaan yang dibekalkan oleh pembuat kenderaan ya. Kemudian fuel pump ya, dia ada masa untuk buat penyelenggaraan ya, perlu dilaksanakan. Dan juga untuk penyelenggaraan sesebuah kenderaan ya, bukan saja dari segi penyelenggaraan, cara kegunaan sesebuah kenderaan itu juga sangat penting ya. Jangan kita sekali-sekali membawa kenderaan itu muatan yang lebih berat ataupun kelajuan kelebihan ya. Ini juga dapat menyumbang kepada kerosakan kenderaan dan mengeluarkan asap hitam yang banyak. Terima kasih Datuk atas tips yang diberikan ini, dan ia sangat bermakna kepada saya dan juga pemandu-pemandu di luar sana. Tuan-tuan, marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar, sayangi alam sekitar kita.